Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Nama saya Muhammad Farid bin Azmi, nombor metrik 051138. Pada hari ini, saya nak buat sedikit tutorial berkenaan dengan macam mana kita nak buat compiler. Jadi, sebelum teruskan dengan macam mana kita nak buat compiler, ada beberapa perkara yang perlu kita sediakan. Pertama, kita perlu ada JDK. JDK ni ialah Java Development Kit. Sebenarnya tidak kira version berapa pun boleh. Cuma saya suggest untuk kita guna version yang sama macam saya guna bagi mengelakkan daripada sebarang kegagalan nanti. Jadi seterusnya kita perlu ada NetBeans IDE. NetBeans IDE ini merupakan platform untuk kita buat compiler. Tetapi dengan bantuan another tool for language recognition, ANTLR. So another tool for language recognition ANTLR ni merupakan editor untuk compiler kita. Jadi, untuk kita menggunakan editor ANTLR ni, kita perlu install sebagai plugin di NetBeans IDE. Okey, nanti saya akan ceritakan berkenaan tu. Jadi, seterusnya kita perlu ada ANTLR library dalam bentuk jar. Dan paling akhir sekali, kita perlu ada mygrammar.g4. Mygrammar.g4 ni ialah grammar untuk kita punya compiler, di mana dia membantu compiler kita untuk mencantikkan lagi compiler tu. Okey, jadi step pertama kita perlu install JDK. Install JDK version 8 macam saya install. Dan seterusnya kita akan buka NetBeans. Jadi lepas kita buka NetBeans, satu benda yang saya cakap tadi, kita perlu install plugin untuk another tool for language recognition ANTLR. Untuk install plugin tu, kita perlu pergi dekat tools, kita pilih plugin, kemudian kita pergi dekat downloaded sebab saya dah download plugin tu, kemudian add plugin, kemudian macam yang anda semua nampak, saya save plugin yang saya download tu dekat dalam file compiler di desktop. Kemudian pilihlah file plugin ni, kemudian open. Disebabkan saya dah install sebelum ni, jadi dia dah detect sebagai already install. Kalau korang belum install, korang boleh tekan file tadi, kemudian tekan install. Okey, selepas kita dah install plugin, kita pun akan create new Java project. Okey, so kita akan create Java project baru. Yang ni saya akan namakan sebagai my compiler, kemudian tekan finish. Okey, jadi selepas daripada kita buat new Java project dan kita namakan my compiler, jadi perlu kita ingatkan bahawa ada satu lagi perkara yang kita tertinggal, iaitu ANTLR library jar. Jadi dekat bahagian libraries ni kita kena add external jar, iaitu kita perlu right click, kemudian kita tekan add jar atau folder ni. Kemudian macam saya ni, saya save ANTLR file jar tu dekat file compiler, di mana saya sudah download, dan ini file ANTLR.jar. Kemudian kita open, maka kita sudah add jar folder. Okey, setelah kita dah add jar file, kita kena buat step seterusnya yang ada dalam perkara yang perlu disediakan, iaitu grammar kepada compiler. Boleh kata kamus untuk compiler kita, iaitu file grammar.g4. Jadi untuk buat file grammar.g4, kita perlu pergi ke source package kita, iaitu package saya, iaitu my compiler. Kemudian kita tekan new, kita pun pergi dekat others, kemudian others, kita akan create empty file. Next. Kemudian dekat empty file ni, kita akan namakan grammar ataupun ikut kepada nama yang anda nak letak. Macam saya akan letak grammar compiler, my grammar compiler .g4. Perlu letak .g4 ya.
Jadi finish. Maka saya akan copy source code yang telah ada untuk grammar compiler kita. Jadi paste. Kemudian kita kena perhatikan dekat nama sebelah grammar ni, my testing compiler ni, kita perlu tukar kepada nama kita punya .g4 tu. Nama .g4 saya sekarang ni my grammar compiler. So saya akan tukar my grammar compiler. Jadi setelah sama, kita pun boleh save. Ctrl S, save. Jadi langkah seterusnya kita perlu edit build.xml. Untuk edit build.xml, kita pergi ke file, kemudian kita expandkan dia. Kita pun akan nampak build.xml. Jadi kita pergi dekat build.xml. Dekat sini kita akan copy bahagian source code yang telah dibekalkan, di mana kalau dalam source code build.xml yang telah dibekalkan ni, kita perlu ambil bahagian daripada target name, which is dari sini sampai ke bawah target, tutup target. Jadi kita copy yang ni. Kemudian kita paste sebelum project, sebelum tutupnya project. Setelah kita paste, benda yang penting kita perlu tengok location. Location ni di mana location terletaknya kita punya jar file, jar file ANTLR. Jadi untuk kita tengok ANTLR jar ni dengan mudah, kita right click, kemudian kita tekan edit, kemudian kita copy sahaja directory ni. Kemudian kita paste di sini. Paste. Lepas tu kita akan tengok location dekat bawah dia, which is dekat source code compiler mygrammar.g4. Nama kita punya empty file yang kita buat .g4 tadi tu ialah mygrammar compiler. So kita tukar ikut nama kita punya. Jadi saya akan tukar, tetapi kita perlu tengok pada bahagian project ni. Kalau ikut dia punya flow dia, source code which is source package, compiler which is package kita nama my compiler. So kita pun tukar jadi my compiler. Okey. Kemudian kita save. Kita save dulu. Jadi setelah kita kena pasti bahawa build.xml tak ada error, kita pun akan proceed ke step seterusnya, iaitu kita akan build project. Untuk build project, kita akan tekan di run build project my compiler, which is kita punya nama source package kita. So kita pun akan build project. Jadi selepas build project, kita akan nampak hasil dia, di mana di sini dekat area project, di bawah package my compiler, dia akan auto generate segala file yang perlu untuk grammar. Kemudian setelah keluar macam ni, kita pun akan proceed kepada kita punya main class bagi compiler kita, di mana kita akan buat coding. Okey, langkah seterusnya kita perlu create source code. Source code ni seboleh-bolehnya buat di folder yang sama di mana anda simpan setup-setup yang saya cakap tadi. So, saya simpan di tempat yang sama, iaitu di dalam file compiler. Di sini, source code. Kemudian dalam source code ni, saya ada buat simple calculator di mana saya declare A sebagai 10, B sebagai 4 darab 3 tambah 1. Kemudian calculation dia A tambah B tambah dengan A darab 2. Jadi untuk menjadikan compiler ni berjaya, dekat kita punya main class, kita perlu buat source code di main class. Coding tu telah dibekalkan, so saya akan copy. Mula-mula saya akan copy dia punya import dulu.
Okay, copy import dekat bawah package. Setelah copy import ni, baru saya akan copy dalam main class dia. Kemudian paste di sini. Kemudian dekat sini, kalau anda perhatikan, terdapat lagi error kerana kita punya nama dekat objek ni, My Grammar Lecture ni, tak sama dengan nama kita punya file G4 ni. Jadi kita kena tulis ikut nama file.g4 ni sebab dia akan baca daripada kita punya grammar file ni, My Grammar Compiler Lecture. Kalau yang ni pula dia akan baca dekat parser. So kita akan tukar bagi dia sama. Jadi saya akan samakan nama dia ni untuk objek My Lecture dan juga untuk parser. Jadi setelah kita dah samakan nama dia ni, kita perlu tengok dekat bahagian location ni. Location ni di mana location source code yang kita telah buat tadi, yang simple calculation tadi, kita akan tengok dia punya directory, which is location di mana kita save. Kemudian mengikut file yang saya save di sini, saya akan copy directory dia. Saya pun akan paste dekat array location ni. Kemudian saya akan tambah lagi kerana dekat sini dia tak tulis nama file tu, source code tu. Nama ni ialah nama file saya punya source code .txt. Okay. Setelah saya dah settle edit untuk location, untuk dia punya nama objek ni, saya akan save. Kemudian saya akan run project My Compiler. Apabila saya run, terhasillah kita punya compiler. New variable A with value 10, new variable B with value 13, tambah-tambah jadi 43. Daripada simple equation macam ni, dia boleh generatekan jadi macam ni, which is our own compiler dengan bantuan grammar. Sebelum saya mengakhiri tutorial saya nak bagi tahu satu benda. Kita boleh run kita punya compiler melalui CMD, di mana kita tekan dekat run clean and build project. Kemudian setelah selesai, dia akan keluar command di sini. Kita pun copy command ni, kita buka CMD, kita paste command ni, kemudian kita tekan enter. Maka dekat sini dia akan keluar output yang sama seperti dalam NetBeans. Sekian daripada saya, maafkan saya untuk segala salah silap. Terima kasih.